Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran pendidikan Islam tahun 2 dalam tajuk yang sama, iaitu adab perkenankan doaku. Pada minggu lalu kita sudah pun mempelajari mengenai 3 perkara, iaitu yang pertama, maksud doa. Yang kedua, dalil nakli. Dan yang ketiga, 11 adab berdoa. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran mengenai kepentingan berdoa, kepentingan beradab ketika berdoa. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita lihat pada buku teks anda muka surat 130. Boleh buka. Jadi kita lihat pada pembelajaran hari ini, iaitu mengenai kepentingan mengamalkan adab berdoa. Yang pertama, kenapa perlunya kita beradab adalah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan permintaan. Sebab itu kena beradab, supaya kita minta dengan Tuhan, kenalah minta dengan baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima doa daripada hambanya. Allah dah janji, minggu lalu kita belajar di dalam dalil nakli, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan. Allah dah janji, Allah akan perkenankan. Jadi doalah, tapi mestilah dengan cara yang beradab. Baik, kita lihat nombor 2. Memupuk peribadi yang menjaga kebersihan dan kesucian diri. Siapa ingat, salah satu daripada adab berdoa adalah dengan berwuduk. Okey? Sebab itu ditekankan di sini supaya memupuk peribadi yang menjaga kebersihan dan kesucian diri. Kita dituntut menjaga kebersihan diri ketika berdoa. Sebaik-baiknya sebelum berdoa, pastikan berwuduk, pakaian yang bersih, yang menutup aurat dan sebagainya. Baik, kita lihat pada kepentingan nombor 3. Membentuk sikap berusaha. Bila berdoa kena berusaha, bukan minta tapi tiada usaha. Kita minta dengan Allah supaya jadikan kita murid yang pandai. Ya Allah, berikanlah kebijaksanaan kepadaku. Tapi kita tak belajar, kita main, tidur. Macam mana nak pandai kan? Mesti kena ada usaha. Okey, membentuk sikap berusaha dengan bersungguh-sungguh. Bukan minta saja tapi tak ada usaha. Di samping berdoa, kita harus berusaha dan tidak lalai serta leka. Okey, jadi ada 3 kepentingan mengamalkan berdoa. Okey, secara rumusan, mestilah
kita hendaklah beradab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey murid-murid. Okey, jadi kita lihat balik kepentingan berdoa. Kepentingan mengamalkan adab berdoa yang pertama, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan permintaan. Saya ulang, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan permintaan. Yang kedua, memupuk peribadi yang menjaga kebersihan dan kesucian diri. Memupuk peribadi yang menjaga kebersihan dan kesucian diri. Yang ketiga, memupuk sikap berusaha dengan bersungguh-sungguh. Memupuk sikap berusaha dengan bersungguh-sungguh. Baik, kita teruskan dengan latihan di dalam buku aktiviti. Murid-murid boleh buka muka surat 131. 131. Arahan, nombor dan tulis pada adab yang sesuai mengikut situasi. Nombor dan tulis pada adab yang sesuai mengikut situasi. Jadi, apa yang anda lihat di buku kamu, di sebelah sini adalah kolom adab dan ini adalah situasi. Jadi, ada 6 adab yang disenaraikan. Jadi, murid-murid kena pilih adab di sebelah sini, di sebelah kiri untuk dipadankan dengan situasi yang ditunjuk di sebelah kanan. Situasi yang pertama adalah menuntut ilmu. Situasi yang kedua, memulakan perjalanan. Dan situasi yang ketiga, masuk tandas. Okey, jadi adab nombor 1, menutup kepala. 2, niat yang ikhlas. 3, memakai selipar. 4, menadah tangan. 5, berwuduk. 6, memulakan dengan bismillah. Okey, ini adalah adab-adab yang pernah kita belajar sebelum ini. Jadi, sesuaikan dengan situasi yang betul. Jadi, kita lihat pada contoh situasi yang pertama, menuntut ilmu. Jawapan yang sudah diberi adalah adab yang keempat, iaitu menadah tangan. Okey, nombor 4 sudah. Jadi, apakah adab yang bersesuaian dengan situasi menuntut ilmu? Menutup kepala, niat yang ikhlas, memakai selipar, berwuduk atau memulakan dengan bismillah. Okey, jawapannya adalah nombor 5. Kita tulis nombor 5 dan iaitu berwuduk. Antara adab menuntut ilmu adalah berwuduk. Okey, yang kedua, memulakan perjalanan. Apakah adab yang sesuai? Nombor 5 sudah jawab. Jadi kita cuba tengok, menutup kepala, niat yang ikhlas, memakai selipar atau memulakan dengan bismillah. Ada 2 di sini. Jadi kita pilih yang pertama, mestilah mempunyai niat yang ikhlas. Okey, kita boleh potong. Dan seterusnya adalah yang keenam, memulakan dengan bismillah. Kita baca doa sebelum menaiki kenderaan. Atau kalau belum hafal, baca bismillah.
Okey, jadi tinggallah dua lagi, iaitu nombor 1 dan nombor 3, iaitu adab masuk tandas. Yang pertama, disunatkan untuk menutup kepala. Bukan pakai tudung, kita tutup saja kepala tutup kepala menggunakan tuala. Bukan suruh pakai tudung berpin-pin. Sekadar tutup saja. Dan yang ketiga adalah memakai selipar. Selipar tandas, bukan pakai kasut raya. Pakai selipar, mengelakkan kita terpijak percikan najis. Sebab itu disuruh untuk memakai selipar. Okey, tulis cantik-cantik dalam buku kamu. Kalau tak sempat salin, boleh pause. Baik, kita teruskan untuk latihan di muka surat seterusnya, iaitu 132. Okey, apa yang disuruh adalah semak amalan anda. Mutabaah amal. Apa tu amalan kita setiap hari? Kita semak hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Adakah anda membaca 11 doa ini? Doa apa dalam satu hari ini kita kena baca? Macam-macam doa kita boleh baca. Contoh nombor pertama, doa bangun tidur. Baca tak pagi tadi? Hari ini hari Isnin. Kalau baca, kita tik. Okey, esok Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kalau baca, tik. Kalau kamu baca doa bangun tidur. Yang kedua, doa membuka pakaian. Baca tak doa buka pakaian? Kalau baca, tik. Kalau tak baca, biar kosong. Ketiga, doa masuk tandas. 4, doa selepas berwuduk. 5, doa keluar tandas. 6, doa memakai pakaian. 7, doa makan. Doa selepas makan. Doa makan selepas makan ni memang kamu confirm, saya confirm kamu hafal sudah. 9, doa naik kenderaan. Kalau kamu keluarlah, kalau tak keluar tak payahlah tanda. 10, doa belajar. Kita dah baca tadi awal-awal sebelum belajar, jadi tanda tik. Dan akhir sekali, doa sebelum tidur. Kalau buat, kita tik. Kalau tak buat, dia akan kosong. Jadi hari ni hari Isnin, nanti kamu tulislah hari esok, Rabu, Khamis, Jumaat. Tik. Kalau buat, tik. Kalau tak buat, biar kosong. Buatlah. Contoh hari ni buat 2 saja. Esok biarlah lebih. Bangun tidur baca, masuk tandas baca, doa makan baca, doa tidur baca. Dia bertambah kita punya tik tu, makin lama biar sampai penuh. Kita usahakan. Okey. Baik, ni tak apa, ni kamu boleh buat sendiri. Yang ini dan akhir sekali. Latihan akhir sekali, warnakan simbol positif atau negatif. Simbol positif bentuk macam tambah, negatif bentuk tolak ni. Okey, ada 2 je soalan. Kita tengok pada contoh gambar, ada seorang budak lelaki, siapa nama dia? Yusuf. Yusuf tidur tanpa membaca doa. Positif atau negatif? Dah ada jawapan. Jawapan dia adalah negatif. Jadi kamu warna cantik-cantik. Negatif. Okey, kita lihat contoh nombor 1. Basuh muka pakai tudung lagi. Sebelum berdoa, mandi berwuduk terlebih dahulu. Positif atau negatif? Betul. Positif. Jadi warna cantik-cantik. Kalau tak ada warna, lorek saja. Lorek dengan pensel. Okey, nombor 2.
ketika berdoa, Najwa, nama saya. Najwa menadah tangan. Sebelum tidur pakai spek lagi Najwa, pakai tudung. Dia menadah tangan. Adakah itu adab yang baik? Positif atau negatif? Ya, positif. Jadi warnakan. Okey, jadi senang saja. Sudah siap latihan untuk hari ini. Jadi diharapkan murid-murid dapat memahami segala isi pelajaran yang kita belajar pada hari ini, iaitu kepentingan mengamalkan adab berdoa. Jadi ada 3 tadi, kepentingan mengamalkan adab berdoa, iaitu supaya Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan permintaan, memupuk peribadi yang menjaga kebersihan dan kesucian diri, dan yang ketiga, memupuk sikap berusaha dengan bersungguh-sungguh. Baik, sampai situ sahaja sesi pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita berhenti, marilah bersama-sama kita membaca doa untuk mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maksudnya, ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta jauhkan kami daripada azab neraka. Okey, kita cuba baca sama-sama sekali lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharakanlah kami dari seksa neraka. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita berjumpa pada sesi pembelajaran seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi